Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, kembali ke kelas asas masakan bersama dengan Cikgu Aisyah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang peraturan penggunaan peralatan dan amalan kebersihan iaitu 1.2 keselamatan penggunaan peralatan dalam bilik masakan dan juga 1.3 tentang kebersihan. Apa yang kita akan belajar mestilah tentang menyenaraikan peraturan keselamatan penggunaan peralatan dalam bilik masakan dan juga kebersihan diri, kebersihan alatan dan bahan dan juga kebersihan ruang kerja. Jadi, semua orang mesti bersedia dalam kelas Cikgu Aisyah seterusnya. Untuk belajar, kita mesti tengok pada gambar seterusnya. Okey, semua orang dah bersedia ke tu? Hmm, Cuba tengok pada apa yang cikgu tulis dan gambar tu. Peraturan keselamatan penggunaan peralatan dalam bilik masakan? Apa je peraturan keselamatan yang perlu kita belajar ni? Tertanya-tanya kan? Tunggu seterusnya. Baiklah. Peraturan keselamatan penggunaan alatan dalam bilik masakan. Yang pertama, lihat pada tulisan berwarna hitam, berhati-hati. Kenapa kita perlu berhati-hati? Lihat tanda-tanda yang betul. Pastikan tangan kering semasa menggunakan alatan elektrik. Kalau tangan kita basah, kita tak boleh buka suis elektrik sebab kita akan terkena renjatan macam gambar yang sebelah. Jadi, kita mesti berhati-hati. Faham? Baiklah. Peraturan keselamatan penggunaan peralatan di dalam bilik masakan yang kedua adalah cara guna alatan. Baiklah, cuba lihat pada gambar yang cikgu tandakan betul. Memegang pisau dengan betul. Sebab apa dia betul? Dia memotong daging di atas papan pemotong. Jadi itu adalah cara menggunakan pisau untuk memotong sesuatu dengan betul. Bukan macam gambar sebelah ya, memegang pisau dengan salah. Dia tekan pula. Aturan keselamatan penggunaan peralatan di dalam bilik masakan yang ketiga adalah menggunakan sarung tangan ketuhar. Macam minggu lepas, kita dah belajar jenis-jenis kain di dapur. Jadi, bila kita membuka ketuhar yang panas, macam yang cikgu tandakan betul, mesti memakai sarung tangan ketuhar semasa membuka ketuhar yang panas ataupun kita sebut oven. Okey, bukan macam sebelah ya, masukkan tangan tanpa sarung. Panas. Aturan keselamatan yang keempat, mestilah sentiasa fokus semasa memasak. Atau maksudnya, kita mesti memberi perhatian sepenuhnya semasa memasak. Okey, lihat pada gambar yang betul, iaitu mesti fokus. Nampak kan dia memberi perhatian semasa dia memasak dan merasa makanan. Bukan macam gambar sebelah tu. Sebab itulah, semasa memasak, kita dilarang bermain telefon. Sebab nanti kita tak perasan api dapur kita tiba-tiba naik. Besar pula tu. Peraturan keselamatan penggunaan peralatan di bilik masakan yang kelima adalah mencuci alatan masakan sebelum dan selepas kita gunakan. Baiklah, lihat pada gambar yang betul, cuci alatan masakan sebelum dan selepas memasak. Sebab kita tak tahu. Mana tahulah kita punya peralatan yang kita nak gunakan untuk memasak tu kotor. Jadi kalau kita tak cuci, mesti masakan kita dicampuri dengan kotoran yang ada. Tak naklah nanti sakit. Jangan biarkan kotor ya macam gambar sebelah. Aturan keselamatan yang keenam adalah menyimpan semula alatan. Baiklah, lihat pada gambar yang betul. Susun semula peralatan masakan yang telah digunakan. Maksudnya, selepas kita dah cuci tadi, kita mestilah pastikan kita punya peralatan dikemaskan semula dan tersusun macam dalam gambar. Sebab lagi mudah untuk kita gunakan pada keesokan harinya ke untuk kita masak. Jangan biarkan bersepah macam gambar tu ya. Dah habis dah tadi kita belajar tentang peraturan keselamatan. Sekarang kita nak masuk tentang amalan kebersihan diri, alatan dan ruang memasak. Dapur dia cantik kan? Sebab apa cantik? Dia pastikan dapur dia sentiasa bersih selepas digunakan. Sapu lantai, jangan lupa buang sampah. Okey. Baiklah. Amalan kebersihan diri. Melihat pada gambar, macam kita belajar awal-awal pakaian apa yang sesuai untuk semasa kita pakai dalam bilik masakan. Pastikan kepala kita bertutup dengan penutup kepala. Yang kedua, pakaian yang sesuai. Yang ketiga, pastikan kuku bersih dan pendek. Yang keempat, memakai apron. Dan yang kelima, kasut kita mesti bertutup.
Semuanya adalah ciri-ciri amalan kebersihan diri sebelum memasak. 2. Amalan kebersihan peralatan memasak. Lihat pada gambar, alatan masak perlu dibasuh atau dilap terlebih dahulu. Sebab semua peralatan yang kita akan gunakan, kita mestilah tak nak dia kotor. Kalau kotor macam mana kita nak guna untuk masak kan? Okey. Bila kita cakap tentang penyediaan makanan, kita mesti pastikan bahan masakan perlu dicuci dahulu sebelum digunakan. Macam dalam gambar tu, gambar yang bergerak sebelah kanan, dia sedang mencuci beras sebelum mentanak nasi. Yang kedua sebelah tu, dia sedang mencuci kentang. Jadi, apa-apa sebelum kita masak, bahan masakan kita perlu dicuci terlebih dahulu. Barulah selamat nak makan. Keempat, amalan kebersihan semasa memasak. Baiklah, kenapa kita perlu tahu amalan kebersihan semasa memasak? Kita mesti pastikan peralatan yang kita gunakan tu sesuai untuk kita gunakan semasa memasak. Contohnya, sudik untuk menggaul. Yang kedua, kita menggunakan pisau untuk membuang kulit daripada labu. Yang ketiga, untuk menggaul nasi goreng. Jadi, gunakan alatan yang sesuai ya. Yang kelima, amalan kebersihan semasa menghidang makanan. Okey, kita mesti pastikan nak menghidang makanan dengan kemas dan cantik. Jadi, kita perlu gunakan peralatan yang sesuai untuk menghidang. Macam gambar sebelah kanan, untuk menghidang telur goreng yang telah siap digoreng, mesti letak atas pinggan. Yang kedua sebelah tu menunjukkan dia sedang masukkan lauk dalam mangkuk lauk. Juga nasi. Okey, faham ya? Keenam, amalan kebersihan ruang memasak. Selepas siap masak, lihat pada tulisan berwarna merah, mesti kemas semula ya. Kenapa tu? Selepas kita memasak, pastikan semua peralatan memasak yang kita gunakan dicuci bersih-bersih. Kemudian, pastikan ruang memasak kita juga bersih, sapu dan jangan lupa mop lantai. Yang ketiga, pastikan semua barang yang kita dah basuh tu dikeringkan dan disimpan semula di tempat simpan. Jangan lupa ya. Yeh, dah boleh makan ke? Nanti dulu. Dah cerita makan-makan, dia nak pergi makan pula. Sabar. Jangan lupa buat tugasan cikgu dulu. Nanti tekan kat link bawah dan jangan lupa buat tugasan. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.